Malam ini saya nak menceritakan tentang satu kisah kematian yang dicemburui lah. Di mana kita ni, kalau boleh kita nak mati macam tu. Kalau boleh kita ni nak mati macam tu lah cara kita nak mati. Kita doa lah. Nah? Okay. Waktu tu saya, selepas daripada saya jadi jurulatih di pusat, di cawangan peperangan hutan, dekat Pulau Adar juga ni cerita dekat Pulau Adar lah. Dan saya dah dipostingkan dalam Pulau Adar juga, daripada cawangan peperangan hutan, saya dipostingkan ke cawangan taktik ketua pelatun. Cawangan taktik ketua pelatun, maksudnya saya menjadi admin officer dan juga jurulatih untuk pegawai-pegawai muda. Okay? Pegawai-pegawai muda ni maksudnya macam ni, yang keluar daripada Akademi Tentera ATMA tu, yang keluar daripada Kolej Tentera Darat, kan dia dah jadi lieutenant muda semua tu, dah jadi lieutenant muda, jadi lieutenant, semua kor. Okay? Semua kor akan datang. Semua regimen akan datang ke Pulau Adar, semua wajib jalani. Inilah kursus wajib yang mesti dilalui oleh semua pegawai tentera darat. Okay? Kursus wajib, kursus kerjaya lah. So memang kursus ni memang sangat-sangat lasak. Kan, sebab lebih kita kena berhadapan dan saya kena mengajar. Bayangkan, kami jurulatih-jurulatih ada 5-6 orang, nak kena mengajar dan didik pegawai-pegawai muda yang umur awal 20-an dan juga yang memang keras-keras, badan fit-fit, yang daripada 10 Brigade Para, daripada Komando, daripada Askar Melayu, daripada Ranger, daripada Artileri, daripada semua sekali akan kumpul lepas tu. Termasuk gaya betul semua. Okay? Jadi, dah ada satu siri tu pada tahun 2000. Okay? Oh, sorry, lepas tahun 2002. Tahun 2002. Waktu saya jadi jurulatih ni, inilah yang saya, oleh kerana saya duduk kat cawangan taktik ketua pelatun ni lah, saya dilantik untuk jadi jurulatih kepada Tunku Mahkota Johor tu, TMJ. Waktu ni. Tapi waktu tu TMJ belum datang lagi lah. Kan? So, dulu ni cawangan ni dipanggil cawangan muslihat asas ketua pelatun. Okay. Oleh kerana dalam cawangan tu saya paling junior lah, yang saya jadi pegawai tadbir cawangan. Okay. So cawangan ni memang melatih semua orang, macam saya bagi tahu, yang umur dalam 20 ke 26 tahun semua kan. So mereka ni memang kena kata orang khusus paling lasak dalam tentera untuk pegawai ni dia. Okay. Okay, dalam kursus ni, ada penuntut-penuntut kursus ni dikendaki untuk panjat Gunung Panti. Okay, Gunung Panti. Gunung Panti ni dekat Kota Tinggi. Dia memang kursus tu wajib. Semua kena pergi. Termasuk zaman-zaman saya dulu pun semua kena pergi. Okay. Lepas tu, latihan ni memang tujuan dia untuk uji ketahanan mental dan fizikal. Dan saya nak bagi tahu pada anda semua pegawai-pegawai yang pergi berkursus ni, bila dia panjat Gunung Panti, dia kena bawa backpack penuh, kan, siap dengan senjata, dengan peluru, dengan bateri, dengan semualah kelengkapan perang dia kena bawa. Kalau bawa siapa kena bawa GPMG lah, siapa bawa LMG lah, siapa bawa M16 lah, kan, dengan peluru apa semua memang berat. Dan mereka diberi masa setengah hari saja, selalunya dalam 4 jam je, untuk panjat daripada kaki Gunung Panti sampai ke puncak. 4 jam je. Okay. Dia banyak tempat point yang kita akan drop dengan mereka ramai kan. So kursus tu waktu tu ada 120 orang waktu saya tu. So saya ni paling junior, macam biasalah. So saya diarahkan oleh ketua cawangan untuk bawa lagi 4 orang jurulatih peringkat bawah lah, staff sarjan kan. So jadi saya seorang jurulatih kena naik ke atas dan siapkan LP. LP ni kalau anda tak tahu, LP tu adalah landing point. Kita kena tebang pokok-pokok tu, kita kena buat tempat untuk helikopter landing. Untuk helikopter landing. Okay. Helikopter tu landing macam tu je, tengah-tengah atas gunung tu. Dia kena ada tapak dia. Kan? Kita kena tebang pokok balak-balak tu sikit, kita kena buat. So atas puncak Gunung Panti tu ada LP. Okay. LP tu dah lama dah, jadi kami kena buat barulah. So saya kena bawa ni jerikan dengan petrol. Lepas tu kena chainsaw kena bawa, semua kena bawa. Oh memang berat lah. Bayang jurulatih tak jurulatih, bawa tetap kena bawa. Lepas tu bahan letupan pun kami kena bawa juga, sebab nak letupkan pokok-pokok tepi tu bagi buat LP. So memang berat lah. Walaupun berat, saya dengan jurulatih 4 orang daripada kaki Gunung Panti, kami
Naik ke atas 3 jam sampai atas. Jurulatih pun fit, jurulatih pun badan fit. Kan, laju berdesuk kami boleh naik atas. Dan anda kena bayang, kami bukan macam anda punya hiking. Hiking anda dah ada trail. Kami tak ada. Okay, ni Gunung Panti. So 10 orang kita drop sini, 10 orang kita drop lepas sini, gunung kita semua drop ikut nasib lah. Kalau saya akan naik, saya pula dinaik dekat belakang tu. Kampung apa ya Allah tuanku? Daripada air terjun Kota Tinggi tu, dia ada kampung kat situ tu. Apa nama kampung? Saya dah lupa dah, lama tak pergi Kota Tinggi. Dia ada kampung kat situ, masuk ke dalam sikit, kami akan jurulatih, saya dengan jurulatih panjat di situ. Yang student dia akan panjat kampung Lukut je. Mawai ke Lukut? Ya betul, saya tahu lah kampung Lukut dengan Mawai tu. Ada kat situ. Memang naik ke situ. Jadi alhamdulillah 3 jam sampai atas. Okay, kampung Lukut, ya. Kampung Lukut, kampung Mawai, betul tu. Okay. Tuan merokok tak tu. Saya heavy dulu, tapi badan fit. Dululah, sekarang tak lawat lah. Okay. Lepas tu yang student ni pula dia akan naik daripada sebelah sana gunung. Okay. Sebelah sana gunung. So kami guna radio set je lah. Cukup 3 jam saya sampai ke atas. Guys, saya sampai ke atas guys. Rupanya saya ingatkan saya paling awal. Rupanya dekat atas ada pegawai-pegawai muda komando dengan pegawai-pegawai 10 brigade para dah sampai atas dah. Saya ni fit. Diorang tu 2-3 kali ganda lebih fit daripada saya. Memang laju. Saya kata korang ni guna ilmu terbang ke apa ni? Berdesuk panjat gunung ni. Kan? Memang berdesuk. Okay. Itulah. Terus saya cakap, kalau komando ni, kalau pegawai muda dia dengan 10 brigade para ni tak payah lawan dah. Dalam askar ni tak payah lawan dah. Itu tradisi diorang daripada dulu lagi. Ya, kan? Dia dengan bayang, dengan pack apa dengan senjata, dia boleh berlari. Saya ingatkan saya laju dah 3 jam. Laju dah hero. Jurulatih hero. Rupanya sampai dah lah. Geng komando dengan tu dah sampai dah. Dengan dia punya tu lah. Itu memang berdesuk lah. Okey. Gunung Panti ni, kalau salah jalan, anda akan jumpa batu dinding. Batu dinding tu maksud dia tiba-tiba anda keluar masuk jalan dekat hutan ikut-ikut, tiba-tiba nampak batu. Batu pandang ke atas tak nampak apa benda, pandang kanan tak nampak ujung dia, pandang kiri tak nampak ujung dia. Batu je. Itu cabaran Gunung Panti. Okey. Kalau sebab kami tak masuk ikut track. Kan? Tu memang cabaran dia. Salah masuk, tu memang kena. Tanyalah mana-mana askar. Sebut Gunung Panti semua dah goyang tangan dah. Dah tahu dah. Tu kalau jumpa tu masalah. Okey. Bila sampai ke atas, eloklah tu geng pegawai komando dengan grup dia dah sampai. Lepas tu ada seorang Icah ni pegawai 10 brigade dengan dia punya grup dia dah sampai. So ada dua section. Okay, mereka ada 12 section. Satu section ada 10 orang. Total mereka 120 orang. Yang dah sampai ke atas baru 20 orang. Okey, tak apa. Kan? So, saya pasang radio set semua. Teruslah kami buat persiapan untuk LP. Untuk helikopter. Okay? Buat helikopter. Untuk tebang pokok, kan? Guna chainsaw. Betul-betul kat puncak Gunung Panti tu. Okay, dengan chainsaw buat, lepas tu clearkan untuk approach, helikopter nak approach kan, dia tak boleh ada pokok-pokok tu, kita kena clearkan kan, tengah buat, dapat dekat radio set SOS, dapat kecemasan radio set. Lepas tu dekat radio set tu dapat tahu bahawa ada satu grup, daripada 12 grup tu, ada satu grup tu, ada penuntut, ada pegawai penuntut ni jatuh daripada tebing batu 50 meter tinggi dia. Kan dia jumpa tebing batu, dia cuba panjat. Dia panjat, dia tarik dengan akar-akar tu kan. Lepas tu dia jatuh. Lepas tu saya tanya dalam resort, saya tanya kumpulan mana. Lepas tu dia saya dapat maklumat kata apa ni yang kami dapat tahu tu pun sebab ada dalam kumpulan yang terjumpa tebing batu tu, batu dinding tu, mereka guna SOS, mereka dapat kontak balai polis. Kan dia dulu handphone kalau tekan SOS dia akan dapat tau, walaupun tak ada line tekan dia akan dapat. So dia akan dapat 999 tu. Dia maklumkan polis yang bagi tahu dekat Camp Pulada guna radio set kepada saya berada di puncak puncak Gunung Panti. So kata kumpulan tu diketuai oleh Lieutenant Hanafiah. Jadi saya buka peta, saya kan jurulatih kan, saya buka peta, saya tengok balik Lieutenant Hanafiah lalu kita drop dia kat mana kan. Tengok, okey, dia drop kat kawasan ni. Dia mesti lalu kat kawasan ni. So, saya pun kata, okey, tak apa, saya akan buat search and rescue lah. Kan, sebab search and rescue, saya cakap dia sajan, saya punya kat jurulatih, sajan tunggu sini jap, selesaikan kerja ni, saya cuba cari. Sebab saya baru habis kursus combat tracking. Kan, jadi saya memang sebelum tu kan, saya habis kursus dan saya sendiri jurulatih combat tracking dekat cawangan
sebelum saya masuk ke cawangan YO, cawangan ketua pelatun, saya duduk kat cawangan survival. Jadi saya kata, okay, tak apa, aku cari. So saya carilah, saya cari, saya bawa ada student dorang ni, ikut saya, cari, saya duduk mengagak lah, ikut keadaan muka bumi, tengok, sampai saya jumpa dinding batu tu. Saya jumpa batu dinding tu. Saya duduk kat batu dinding tu, berdiri betul-betul, saya tengok bawah, lurus ke bawah tu. Lurus ke bawah. Bila saya tengok, lepas tu saya guna binocular lah. Sebab kat situ kita dah boleh nampak bawah tu. Jauh kat bawah tu. Ni dinding batu. Lepas tu saya boleh nampak jauh bawah tu. Ni kat puncak gunung. Jadi saya guna binocular lah. Duk perhati lah, cari mana tahu ada Land Rover ke apa ke, pergerakan pokok bergerak ke kan. Dekat tu kita nak cari mereka kat mana ni. Okay. Dan lepas tu cari tak jumpa. Cari saya lalu betul-betul dekat tepi batu dinding tu. Kalau jatuh dengan saya mati je. Kan? Lepas tu 3 jam lepas tu kan, saya cari tak ada, saya patah balik, saya cakap kat radio set, kata saya tak dapat jumpa. Tak dapat, sebab mereka tak ada seorang pun sampai kat atas ni, dah kesan mereka tak ada. Saya dapat maklumat, kumpulan tu dia dah pikul mangsa keluar ke trek Tanah Merah. Lepas tu telah pun dijumpai oleh seorang jurulatih lain yang datang ikut Land Rover pusing Gunung Panti. Ikut jalan bawah lah. Pusing ikut Gunung Panti, ikut jalan trek Tanah Merah yang trek balak tu. Okay. Lepas tu dapat tahu bahawa yang jatuh tu, dia jatuh macam mana tau. Ni batu dinding, dia panjat. Lepas tu akar tu dia jatuh macam ni. 50 meter. Dia jatuh ni dengan backpack askar tu, dengan senjata di sini, dia jatuh betul-betul pula atas batu. Okay. Lepas tu saya dapat maklumat bahawa berkemungkinan dia patah pinggang. Yang saya bagusnya itulah nama comradeship. Grup dia buat stretcher, pikul dia daripada pertengahan gunung tu, perlahan-lahan bawa keluar daripada hutan dalam masa beberapa jam tu, keluar juga. Yang tu menyentuh hati saya lah. Kan? Dia orang betul-betul, mereka tak ada kaku, tak apa semua tu kan. Inilah semua pegawai, tapi semua muda-muda lagi. Kan? So malam tu semua sekali penuntut dah sampai dekat atas puncak gunung lah. So ada 110 orang. Okay? Sebab 10 orang tak sampai kan, 10 orang yang grup tu dah keluar. Okay? So macam biasa malam tu diorang rehat kan. Lepas tu macam-macam latihan lah kami buat kat atas tu. Bahasa lembut dia latihan. Bahasa askar tu, kalau bahasa orang awam dia panggil ragging, tapi bahasa askar dia panggil latihan dekat puncak gunung tu. Kat puncak Gunung Panti tu 100 orang. Okay? Sebab saya tak bagi diorang tidur sampai pagi, sebab diorang bukannya pengakap kan, askar kan. Pengakap tak apalah, pasang gun api kan, lepas tu nyanyi-nyanyi ramai-ramai. Tak ada. Diorang pasang gun api juga, tapi diorang tak menyanyi lah malam tu. Diorang adalah benda diorang kena buat. Itu biasa. Kan. Okay, besoknya sebelah petang kami semua turun. Kami turun lah. Okay. Turun sampai ke Kampung Lukut. Okay. Balik ke Kem Pulada. Ada truk dah sampai, balik Kem Pulada. Bila waktu malam, kita buat persiapan macam biasalah semua. Kan, lepas kelas selepas malam tu dah selesai, besoknya tu ada kelas. Okay. Jangan cerita tu nanti pengakak tak nak masuk askar. Allah, merajuk. Belum cakap apa-apa nak merajuk tu sama masuk askar. Kan. Okay. Waktu kelas, habis kelas petang, kami dah buat mengajar pelang, kami beramai-ramai pergi ke Hospital Sultanah Aminah kat Johor Bahru lah. Kami nak melawat Lieutenant Hanafiah. Sampai dekat ward itu, nampak mak dia, ibu kepada Lieutenant Hanafiah ni sedang bersembang lah, sedang teman anak dia lah. Dan Lieutenant Hanafiah memang terbaring. Dia tak boleh nak bergerak badan dia. Dan doktor kata dia kena buat pembedahan tulang. So Lieutenant Hanafiah ni dia pegang tangan saya. Saya masih ingat dia. Dia pegang tangan saya. Dia kata, "Tuan, saya minta maaf tuan." Kata, "Hanafiah, jangan dia minta maaf lah. Kan, ini bukan salah awak, ni latihan. Kuatkan hati, banyak berzikir." Kata, "Banyak berzikir, insyaAllah semua okey." Dia kata, "Tuan, minta maaf tuan, saya tak sampai kat atas gunung tuan." Dia cakap itu. Dia kata, jangan. Relax. Lepas tu kami sempat lagi bergurau dengan dia tu. Bergurau kan sebelum balik camp lah. So, kami balik daripada Hospital Sultanah Aminah tu, dalam keadaan hati kami rasa tenang lah, nampak dia, kita dah melawat dia, nampak dia okey, dia dah senyum-senyum, kita okey lah. Okay? Esok pagi dia, selepas saya buat senaman pagi, khusus macam biasalah, kita akan ambil senaman pagi. Okay, saya tengah pakai baju celoring, tiba-tiba ada pegawai muda datang dekat bilik saya. Dia kata, "Tuan, Lieutenant Hanafiah dah meninggal dunia."
Saya baru je melawat dia petang semalam. Kan? Saya kata Allah, kelang kabut saya jadi dah. Saya terus bawa start motor, saya pecut terus ke hospital. Masuk dalam wad jenazah, dah masuk ke bilik mayat. Saya pergi bilik mayat. Kan? Lepas tu saya masuk bilik mayat, saya nampak mak dia berada, mak Lieutenant Nafiah ni berada dekat sisi jenazah anak dia lah. Saya tanya mak dia dengan lembut. Saya tanya makcik, bila dia pergi? Saya cakap tu. Lepas tu mak Nafiah cerita ni, ya Allah, ni lah. Nah, ini mak dia cerita sendiri pada saya dah. Dia kata semalam, kan lepas kami dah balik kan, dah melawat dia. Lepas tu dia tidur. Pukul 3:30 pagi, Lieutenant Hanafiah bangun tau. Dia terjaga. Dia kata macam ni, mak, pukul berapa sekarang? Piah nak solat. Lepas tu mak dia tengah tidur kat kursi tepi katil kan. Lepas tu mak dia bangun, dia kata, belum subuh lagi. Tidurlah, mak ada ni, nanti subuh mak kejut lah. Lepas tu Lieutenant Hanafiah cakap, dia kata, mak, boleh tak mak ambilkan air 1 baldi, piah nak solat sekarang tak mak? Boleh tak mak? Lepas tu mak dia tu bangun, mak dia pun dah tua dah. Mak dia bangun, ambil, mak dia cerita saya ni. Mak dia ambil baldi, isi air dalam baldi, bawa depan dia. Lepas tu, tengoklah. Mak Lieutenant Hanafiah ni dengan kasih sayang dia Lieutenant Hanafiah tak boleh bergerak. Dia terbaring je. Dia patah pinggang kan. Urat saraf dia tu. Jadi tangan dia lurus macam tak boleh nak bergerak lah. Kan? Jadi mak dia lah ambil air sapu, udukkan dia. Lepas tu udukkan tangan kanan dia, udukkan tangan kiri, kepala. Mak dia ambil air sapu kaki dia, mak dia ambil uduk dia. Lepas tu Lieutenant Hanafiah buat apa? Dia senyum, lepas tu dia solat 2 rakaat. Solat sunat. Selepas dia ada solat, mak Lieutenant Hanafiah cerita kat saya ni, dekat bilik mayat. Dia kata, Lieutenant Hanafiah cakap, mak, kalau piah pergi dulu, mak halal tak susu badan mak dengan semua makan minum piah? Tu. Betul. Lepas tu mak dia kata, jangan cakap macam tu, tidurlah esok nak kena buat pembedahan. InsyaAllah semua baik, dia cakap tu. Lepas tu Lieutenant Hanafiah tanya balik, mak halalkan tak? Lepas tu mak dia cakap lah kan. Mak dia kata, ya piah, mak halalkan susu mak. Saya ingat sebab mak dia cerita sendiri depan mata saya berderai mata. Kan? Mak halalkan, mak redha kata. Lepas tu Lieutenant Hanafiah, mak dia cerita, Lieutenant Hanafiah dia senyum. Lepas tu Lieutenant Hanafiah dia start zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sampai dia tidur. Lepas tu elok azan subuh, mak dia terjagalah sebab dengar azan subuh. Jadi mak dia kejutlah untuk Lieutenant Hanafiah untuk solat. Dia dah meninggal lah. Itulah. So bila saya dekat dalam bilik mayat tu, bila mak dia cerita dia macam tu kat saya kan, saya pergi tengok, buka muka dia tu kan, buka muka dia tengok, ya Allah, memang muka jenazah Lieutenant Hanafiah sedang senyum. Batu bau wangi, ya Allah, ya Tuhanku. Yang ini kata seumur hidup saya berdoa, ya Allah Tuhanku, matikanlah aku macam tu. Lepas tu memang wangi. Lepas tu bila dah habis urusan bilik mayat semua, sebab saya pegawai tadbir Pecawangan, jadi saya dah sign apa semua tu, datang van jenazah daripada Pulada, bawa balik ke Masjid Pulada. Sepanjang-panjang daripada keluar je daripada hospital sampai ke Ulu Tiram, sampai ke Masjid Pulada, hujan gerimis sejuk je. Saya ingat lagi, saya pula naik motor, balik dengan naik motor, sejuk. Okay. Saya ikut je belakang ambulans tu. Sampai situ, semua staff, semua jurulatih, semua student, satu Pulada tu kat 1,000 orang lebih, semua ada kat dalam tu. Semua solat jenazah tu dia. So, inilah satu kisah kematian dalam tentera. Banyak kali kematian dalam tentera yang saya dah hadapi. Yang pernah meninggal atas riba saya pun ada, macam-macam. Tapi inilah kematian yang saya sangat menyentuh hati saya, sebab saya sendiri lalui. Saya tengok depan mata. So apa pengajaran dia tu lah saya katakan. Kalau kita ni masih ada mak yang bakti lah kepada ibu kita. Buruk baik kita ni hanya mak kita saja yang akan teman kita sampai kita mati. Kita buruk pun mak kita teman kita. Okay, kita ni pula ni mungkin hidup kita ni mula dengan buruk. Kita ni banyak buat buruk, betul. Mungkin kita sedang lalui hidup yang buruk pun, betul. Tapi kita masih belum terlambat lah untuk minta pengakhiran yang baik lah. Saya bila dulu waktu saya menulis kisah ni, saya berderai mata.
Sebab sampai sekarang saya tetap ingat kejadian tu. Ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat hadis ni. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Okay. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Baginda Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Okay. Itulah dia. So, tu pengakhiran Lieutenant Nafiah. Siapa-siapa yang dengar ni, hadiahkanlah Al-Fatihah kepada beliau dan kepada prajurit-prajurit kita, tentera-tentera kita yang meninggal dalam latihan, kursus ataupun dalam operasi. Ramai, mereka ramai. Mereka kita tak war-warkan, tapi ramai. Ya? So, itu pengakhiran mereka. Kita ni pengakhiran macam mana pula? Okay? Okay. Itulah kisah untuk malam ni. Kejap lagi kita sambung kisah yang kedua. Boleh? Okay. Rehat dulu, rehat. Tarik nafas sekejap. Sebab kat dada tak hilang ni. Okay. Okay, tu satu. Harapnya ada lah pengajaran di atas kisah-kisah. Saya cerita tadi pun meleleh mata sekejap. Sebab memang saya ingat sebab benda tu depan mata saya kan. Depan mata saya. Okay. Okay. So, kisah kedua. Nak cerita apa pula? Bab apa pula? Kisah hantu. Moonlight Shadow. Okay. Bersama Kah. Dekat panti ada gajah tak? Panti ada, tapi dia tak nak main kat panti. Dia main kat sebelah, kat Gunung Muntaha. Okay. Bab training TMJ, dah cukup lah banyak. Beberapa kali dah saya dah cerita. Tak manis lah kalau saya cerita. Bukan apa, saya tak nak menggunakan TMJ dikenali satu Malaysia. Luar negara pun kenal. Jadi kalau saya banyak bercerita tentang dia, takut nanti orang anggap kata saya tumpang populariti pula. Kan? Sekali dua saya dah cakap tu, okey lah tu. Dan ada je dekat mana ada dulu yang orang rekod dulu pun dah cukup dah. Kan? Kisah tindakan disiplin pula. Boleh juga. Kisah hantu tuan. Kenapa? Kalau nak naik view kisah cerita hantu tuan. Saya tak perlukan view. Okey. Semalam cerita hantu cermin je pun. Dah ni dah. Kejap. Tengah fikir sekejap. Bagi sekejap. Sekejap. Kisah seram. Kisah tuan gaduh dengan gangster kat New Zealand tu tuan. Bukan gangster. Masalah mabuk. Masalah mabuk. Orang Maori selamatkan saya. Dia nak bertepis kat lah 6 orang tu. 6 orang lawan saya seorang. Besar-besar pula tu dia orang. Kisah wet Rusia tu. Kisah latihan paling lasak. Okey, kisah tu. Okey. Asyik kisah seram ya. Pengalaman masuk hutan dengan Tok Jebat. Kisah hidup di MTD. Anggota yang belot. Ada anggota kita belot. Bukan anggota kita belot. Dia yang diupah oleh ejen perisikan luar. Sampai pangkat dah naik tinggi dah. Tapi risik kita dapat tangkap jugalah. Cuma bayang lah berapa tahun dia menyamar jadi tentera kita. Dia macam ni. Dia masuk askar dalam keadaan dia rakyat Malaysia. Lepas tu, datang ejen perisikan luar, bukan jauh mana pun, luar tu jiran-jiran kita juga. Bayar dia duit apa semua ni, jadi dia penyalur maklumat, dia jadi spy bagi pihak negara tu. Bayangkan berapa lama, bertahun-tahun. Berapa tahun tu? 10, 15 tahun. Bayang tak berapa banyak maklumat dia dah bagi dekat sana. Okay. Benda ni sebenarnya bukan benda pelik. Boleh kata setiap negara benda tu berlaku. Okay. Kisah mak janda. Cerita anak hilang kat Mekah. Allah. Dah tu.
Ramai dari live Farah tu nak tengok cerita hantu je. Tu lah tak. Kenapa kau orang nak suka pada cerita hantu? Terima kasih. Banyak betul gift malam ni. Terima kasih. Yang kecil ada, yang besar ada. Saya tak kisah. Besar kecil pun yang penting ikhlas. Saya kumpul nanti saya bagi balik. Double agent ke tuan? Pembelot memang banyak. Pembelotnya banyak. Tindakan apa tuan atas dia? Yang saya tahu masuk mahkamah. Yang saya tahulah. Apa kelebihan tentera kita? Okay. Macam mana dia kantoi tuan? Okay. Melayu ke tuan? Bukan Melayu. Awet kat keterih mak dia hantu tu tuan. Okeylah. Ni Bro Adi ni mengingatkan saya satu sejarah ni. Tapi kan saya dah cerita dah tu. Walau itu kan dah pernah ada dah. Betul tak? Kisah Ayah Pin. Guys. Okay. Saya nak bagi satu kisah. Benda ni baru je berlaku. Okay. Dan saya nak tanya pendapat. Ni kisah baru. Boleh? Kisah baru. Tengok ramai dah orang dah tahu kisah tu. Terima kasih. Twinkle Little Star. Okay. Saya dapat panggilan telefon. Terima kasih Kak Rafidah. Kak Rafidah masuk pula orang Singapura terbaik. Okay, saya teruskan cerita nah. Saya dapat panggilan telefon daripada seorang makcik lah. Pada saya pangkat makcik. Kerajaan langit masuk. Ya. So makcik ni dia mula-mulanya dia mesej saya. Dia ada nombor telefon saya lah. Secara dia dapat nombor telefon tu dia bertanya dekat camp. Dapat lah. So dia mesej ikut yang hijau tu kan. Tak boleh sebut kan. Yang what tu. Okay. Mesej saya tu kata apa benda? Siapa ni mesej ni? Panjang ni macam ni saya tak layan lah. Sebab memang kat telefon ni memang banyak je orang mesej. Kan macam saya tak kenal saya tak layan. Jadi dia mesej saya tak layan. Beberapa hari dia mesej saya tak layan sebab tak tahu sebab saya sibuk. Kebetulan saya pergi Gunung Jerai kan dan dalam perjalanan balik dia guna voice call. Okay, so bila guna voice call tu saya tengah bawa kereta, saya tekan je lah. Saya tak save nombor dia. Tekan, saya buat loudspeaker. Saya letak depan tu. Saya bercakap lah. Assalamualaikum, siapa ni? Kata, ni Tuan Fitri ke Tuan? Saya ni macam ni. Ya. Dia bagi tahulah macam ni. Dia kata, dia makcik sekian-sekian umur apa semua. Ni saya nak tanya pendapat ni. Okay? Pendapat anda semua. Lepas tu, dia kata, ya. Saya tanya, ya makcik, ada apa tu makcik? Dia bagi tahu, dia nak berterima kasih sangat dekat Tuan Fitri. Kata, kenapa? Nak terima kasih apa? Saya ingatkan dah hati saya mungkin dia beli produk saya ke, lepas tu produk saya tu ada kesan yang baik dah hati saya lah. Dia kata, saya tanya ada beli barang? Dia kata tak ada, tak pernah beli apa, tapi nak terima kasih. Terima kasih apa? Kan? Terima kasih apa? Lepas tu, dia kata macam ni cerita dia. Dia tengok saya punya video saya dekat yang, macam nak sebut lah, YT. Kan? Okay. Dia tengok video saya kat situ. Dia tertengok. Kan? Sebelum dia tengok tu sebenarnya dia dah beberapa hari dah dia sakit. Dia sakit sangat, sakit badan, sakit nak bangun tak boleh, kejap-kejap mimpi. Memang dia sebut dah mimpi-mimpi dia tu. Dan bila saya dapat dia sebut mimpi-mimpi dia tu, mimpi kena kejar, mimpi menyusu, mimpi tu memang saya kata, ni saka. Tak saka ada benda yang buruk ni. Ada syaitan kan jin ke ni ataupun ada orang nak buat ni. Ni confirm sihir. Kan? Tapi dia cakap lah, kita pun dengar lah, ya makcik. Lepas tu dia kata dia dah mimpi dah banyak hari ni kan, tiba-tiba dia tergerak, dia duk scroll ni, tertengok video saya. Dia tengok video saya sedang bercerita macam ni lah, macam anda tengok lah. Lepas tu dia tengok satu video sampai habis. Ada satu video tu sejam lebih dia tengok sampai habis. Lepas tu dia scroll lagi, jumpa satu video saya, so dia tengok sampai habis. Lepas dia tengok 2 video saya tu kan, tiba-tiba dia rasa nak bangun tak boleh. Badan jadi, kepala jadi lawyer, kepala jadi pening, ni lawyer habis perut. Lepas tu dalam perut dia rasa banyak benda bergerak tu, sampai dia termuntah. Bila dia muntah, dia kata dia muntah tu keluar
keluar macam tisu panjang, tapi tisu tu warna hitam. Tisu tu macam hitam. Warna hitam. Kan? Lepas tu dia kena berapa kali dia keluar. Lepas tu dia tengok lagi saya punya video. Dia tengok video-video saya. Lepas tu dia kena dia makin lama makin dia keluar macam-macam benda keluar. Sampailah dia dah lega. Okey? Sampailah dia dah lega. Dia jadi lega. Alhamdulillah, dia kata lega, alhamdulillah, rasa badan jadi tu dah tak ada dah. Dia dah boleh berjalan elok. Guys, lepas tu dia cakap apa tau? Dia kata terima kasihlah Tuan, sebab saya rasa mungkin sebab saya tak tahu, bila saya tengok muka tuannya kan, saya terus jadi macam tu. Oi, saya kata aku dah boleh jadi ayah Pin ni. Betul. Saya terus terfikir, aku dah boleh jadi ayah Pin ni macam ni. Lepas ni korang screenshot muka saya, gambar saya, kalau letak depan bilik, faham tak? Kan? Korang jangan letak colok depan tu pun sudah. Kan? Kan? Betul. Jadi saya macam tergamam sekejap. Demi Allah, ni kisah benar. Guys, yang bercakap dengan saya ni, kan, bukan orang biasa. Dia bukan yang makcik-makcik kampung semua, tidak. Bukan. Kan? Dia seorang profesional. Profesional in medical. Tu terang saya beritahu. Jadi saya pun, dia macam ni tu. Tu saya nak tanya pendapat korang. Kan? Macam mana benda tu boleh berlaku? Dia lawyer tengok muka tuan kot. Mungkin yang tu. Tapi dia kata terima kasih sebab dia tu. Kan? Dia kata, hai, itu tahap wali Allah tu. Kan? Wali Allah boleh lah ada karomah sampai tahap tu. Ya ni. Kan? Pelik juga. Korang jangan lepas ni lah. Buat berubat pula saya punya gambar kan. Ada ayat-ayat tu tuan share mungkin. Tak ada ayat-ayat apa pun. Tak ada. Kan? Yang saya tahu, benda-benda macam ni berlaku kepada contohnya karomah Saidina Abu Bakar. Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar ni, bila dia nak berjalan dekat satu jalan, dia belum berjalan, tapak kaki dia saja, orang bila dengar, jin dengan syaitan dengan iblis berterabur lagi sepanjang jalan tu. Takkan duduk kat jalan tu. Tu Saidina Umar. Takkan saya level tu kot. Saya bukan ada karomah level tu. Tapi mana nak kita nak tahu kan. Mungkin jin tu tengok saya. Kan? Jin yang ada dekat situ dia tengok. Oh ini laki ni. Tak boleh ni. Mana lah kita tahu kan. Tuan pakai minyak cenoi kot. Tak tahu, saya tak tahu. Video apa dia tengok tu? Video saya cerita tentang jodoh. Kisah jodoh dulu tu. Kan? Itu saya pelik. Saya kata, aku ni ada jin ke? Ada apa ke? Kan? Sampai yang benda jahat pun boleh keluar daripada dia tu. Lain macam. Kan? Tu saya pelik tu kan. Tak apa. So kerajaan langit dah tak ada, lepas ni jadi kerajaan hutan. Boleh guys ayah Pin tak ada, ayah Pitri ada kan. Ayah Pitri ada kan. Tukar rumah tu tak tahu lah saya tak tahu. Kan. Okey, kerajaan hutan. Okey, kerajaan rimba. Nama cantik tu. Terima kasih. Kerajaan rimba. Tapi sebab oleh kerana kerajaan rimba saya ni, kerajaan hutan saya baru tubuh dan duit tak banyak. Siapa nak pakai datuk bolehlah bayarlah. Kan? Bayarlah. 5,000 okey lah. Saya pakaikan datuk. Boleh? Datuk boleh 5,000. Datuk Seri tengoklah. 10,000 lah. Diskaun dia hujung tahun. Okey, kisah apa kita nak sambung? Tadi tu seringan. Kan? Nama makcik tu mana? Ada. Nanti insyaAllah bulan 1 ke bulan 2 saya akan pergi kawasan dia, saya akan pergi jumpa dia. Saya jadi orderly tuan, keluar jadi ayah hutan. Oh, nak juga. Bolehlah, masuklah. Awet Rusia tuan. Awet Rusia. Tan Sri Hutan. Lantik menteri. Bagus juga. Boleh. Makcik lawa apa? Tuan, kopi Al-Hansami padu tuan, barang baik. Alhamdulillah, semoga bahagia dengan kopi Al-Hansami. Okay? Semoga bahagia, tu je. Saya suka dengan orang cakap tu. Sebab saya rasa kebahagiaan anda tu. Puas saya buat satu benda tu. Okay? Kisah apa kita nak bagi? Kisah kat New Zealand. Okay, kisah kat New Zealand boleh? Kisah kat New Zealand. Kisah kat New Zealand. Mana satu saya cerita? Okay. Kalau kisah tentera, biarlah kisah yang pelik-pelik sikit lah kan. Kisah jumpa benda ganjil dengan abang jebat. Oh.
Itu jumpa keduduk putih, bukan senduduk, dia keduduk putih. Ubat resedung sangat-sangat bagus. Alhamdulillah. Tentera lari dari tugas tuan. Ramai sangat. Tuan, bila tuan nak ke Tasik Kenyir, nak bawa ex-veteran Gubir di dalam hutan sana. Oh, tak sempat lagi. Saya pun duduk sini. Beg kuning tuan nak order Datuk. Kau ajak. Hantu penjara Pudu saya tak tahu. Tentera kita ke lalat di bawah. Tak ada dalam... Orang kampung saya kena santau sebab buli budak bawahan makan telur mentah. Biasa tu. Kerajaan burung hantu. Tuan tak nak berlakon lagi ke? Dah tak berminat lah. Salam dari Brunei Tan. Waalaikumsalam. Okay, kisah paling suka penduduk Sabah. Botak Chin saya tak tahu. Sabar kejap. Dia kena bagi masa untuk berfikir-fikirkan sekejap. Salam di Johor. Waalaikumsalam. Kes Melayu ke kisah merung. Kisah luar negara je tuan. Okey lah. Okey. Saya cerita tentang dekat New Zealand. Apa yang anda nak tahu tentang kat New Zealand? Adakah permulaan saya berkursus kadet kat sana? Pertengahan ke? Macam mana bentuk latihan dia ke? Ataupun kisah setan jin kat sana ke? Atau apa? Okey. Kisah lalat tu saya dah bagi dah, kan? Tu tawakal. Okey. Kisah kat New Zealand. Boleh? Kisah kat New Zealand. Secara ringkas lah. Saya tak mau lama-lama sebab sekarang tepat ke 12 ni. Saya sampai sana dalam keadaan musim panas. New Zealand ada jin ke tuan? Ya Allah, satu dunia ada jin. Ada jin. Okey. Ada satu latihan kat New Zealand ni, di mana kalau untuk pertahanan, kami akan duduk situ selama 2 minggu. Dia tak macam kat Malaysia. Malaysia punya latihan conventional warfare 3 hari 4 hari je. Sana 2 minggu. Okey. Bila sebut 2 minggu tu, maksud dia anda berada dalam tanah 2 minggu. Okey, ingat mereka punya sejarah dia sejak daripada Perang Dunia Pertama. Trench warfare apa semua tu sampai Perang Dunia Kedua so mereka tu. Jadi ada satu ketika waktu saya duduk dalam kubu, keadaan tanah muka buminya anda tutup mata, anda bayangkan macam mana cerita Lord of the Ring. Yang tanah lapang, kosong, nampak macam lalang, kosong, jauh. Tu keadaan tanah dia. Okey. So yang ada kat situ waktu latihan tu yang Islam saya, Brunei 3 orang, Omar, Astaghfirullahalazim 3 orang. Kadet Omar, kadet la ilaha illallah tadi boleh ingat nama. Okey, so saya, kadet Brunei 3 orang itu saja. Kami 4 orang ni lah Islam. Yang lain bukan Islam. Ya. Jadi ada satu masa saya sedang buat sentri malam, gelap gelita dekat atas bukit tu. Saya dengar azan. Sayup jauh. Mak Saleh yang sama-sama sentri dengan saya ni pun. Kawasan latihan tu memang sangat-sangat besar.
Dia kalau buka peta pun adalah 40 km sepanjang untuk dia punya lebar. Panjang dia 80. 40 kali 80. Itu besar dia. Jadi memang saya dengar azan waktu tu. Siapa yang azan? Pegawai saya bukan bab sentri waktu tu, cadet. Pegawai cadet. Officer cadet school. Memang dengar. Okay. Kat situ saya tersentak. Sebab tak ada orang Islam dekat dalam camp tu. Sebesar-besar camp tu dengan kawasan latihan sebesar-besarnya, tak ada orang Islam. So, itu kali pertama lah. Kali kedua, okay, dia kawasan je lapang. Lepas tu kuda-kuda liar dia banyak tau. Banyak kuda liar. So, kat situ betul ada jin Islam. Betul. Ada jin Islam. Di negara New Zealand. Dan saya, memang kami dulu kami buat latihan kan, kami buat tembak dan gerak ke bukit tu. Dia punya latihan sana dahsyat. Latihan sana dahsyat. Pegawai kadet boleh panggil helikopter. Pegawai kadet naik APC Bradley 113 tu. Dahsyat. Okay. Okay. So waktu pergi sana tu, ada satu waktu tembak dan gerak tu, yang jadi musuh-musuh lah, yang jadi grup penyerang lah. Waktu menyerang ni, kan, tiba-tiba nampak orang ramai. Bukan saya aja seorang, nampak yang Mak Saleh pun tu, what is that? Semua duk, what is that? Tengok, what is that? Memang betul. Kan? Mak Saleh dia terus kata roh lah, kan, kata spirit, dia kata macam tu kan. Kita diam lah. Dia kata itu, pada kita itu jin. Kan? Nampak ramai dekat bukit sebelah. Waktu tu. Itu 2 kali lah. Tak tahulah bunian apa, saya pun tak tahu. Kan? Saya waktu tu tumpu tu je. Tuan kat mana nak tengok video full tuan cerita pengalaman tuan kat New Zealand? Tak pernah, saya tak pernah cerita full. Saya pernah cerita satu je. Itu yang waktu saya senjata jatuh hilang. Yang lalat datang depan mata tu. Itu betul-betul tawakal tu. Betul-betul tawakal pada Allah. Allah hantar lalat. Okay. Okay. Cukup dah tu. Cukup dah tu. Jadi kalau orang tanya tadi tu, tuan, ada ke jin? Jin ni satu dunia ada. Satu dunia ada. Kan? Antara kita nak dengar tak dengar. Okay. Okay. Antara kita nak tahu tak tahu. Tuan cerita sikit tentang Kipas Nandung dengan Petuna. Tok Singapi London buang jin. Saya tak pasti, saya tak tahu. Yang saya tahu dia pergi berubat sana tu. Itu saya pun tengok dekat TikTok je. User 4. Tuan, apa pandangan peribadi tuan lah, army negara mana paling digeruni? Jujur saya bagi tahu, tak ada army pun yang kita patut gerun. Kita tak gerun, dia pun tak gerun kat kita. Sebab setiap negara akan cakap negara dia adalah ada tentera terbaik. Standard bang. Pergi Indonesia, kami punya tentera terbaik di dunia. Pergi kat India, kami punya tentera terbaik di dunia. Pergi dekat China, kami punya tentera terbaik di dunia. Pergi kat Pakistan, kami punya tentera terbaik di dunia. Itulah perangai tentera. Satu dunia. Sama je. Okay? Jadi sebenarnya tak ada pun yang terbaik di dunia. Cuma kalau ikutkan daripada segi combat ratio, daripada segi dia ada combat ratio, dia cara pengiraan combat equivalent dia semua tu, lainlah pengiraan dia. Pengiraan maksud dia, dia ni ada 5 biji kapal. Yang ni dia ni tak ada sebiji kapal, tapi ada 10 biji kereta tank. So dia ada ratio dia ada matematik dia tu. Dia letaklah ranking. Tapi sebenarnya, pengalaman saya berhadapan dengan banyak tentera-tentera luar ni, termasuklah tentera kita, tak ada siapa pun boleh kata aku yang terbaik di dunia. Tak ada. Teramai di dunia kita boleh jawab. Kan? Tentera kami paling ramai. Tentera kami paling... Ya betul. Tapi terbaik, tak tentu lagi. Kan? Tak tentu lagi. Okay? Tu je. Jadi kalau orang tanya, macam kita tanya Malaysia, semua kata kami tentera Malaysia terbaik dunia. Semua orang cakap macam tu. Ya, semua orang cakap macam tu. Okay? Dia kata tak tahu lagi. Sebab itulah orang kata kami terbaik di dunia. Amerika kata kami terbaik di dunia. Kat Vietnam pun keparit. Jahanam. Lawan dengan orang kampung je pun. Kena guerrilla warfare je. Contoh.
Kami terbaik di dunia. Rusia kata kami terbaik di dunia. Afghanistan, jahanam. Betul tak? Siapa pun boleh cakap yang terbaik di dunia. Kan? Okay? So cuma daripada segi combat ratio, daripada combat equivalent dia berapa-berapa, itu semua lain. Itu benda lain. Tapi kalau mengaku, semua orang mengaku. Kan? Okay. Okay. Terbaik di negara sendiri. Itu memanglah macam tu. Kisah latih TMJ tu kan? Tak boleh. Tak sesuai. Tak sesuai. Lepas ni Tunku Mahkota Johor pun akan jadi pemangku Sultan. Sultan Johor, Duli Yang Amat Mulia Sultan Johor, Yang Maha Mulia Sultan Johor akan jadi agung. Kan? Okay. Jadi tak sesuai lah. Kan? Mungkin nanti tu bolehlah calling-calling kan? Tuan Kes Al-Maunah masuk Kemaskar, ada info ke? Ada dah video. Banyak dah video dibuat oleh BSPP. Cari video tu, lama dah video tu. Macam mana kejadian dilakonkan semula dan bagaimana kejadian tu dibuat. Kan? Ada dekat Rumah Merah tu, dekat TV Merah tu. Cari je kejadian kes Mak Unah. Nanti akan ada. Dulu dia siap boleh tunjuk kat TV tau. Tunjuk kat TV. So semua satu Malaysia tengok. Oh macam tu kejadian dia. Dia lakonkan semula kan macam mana kejadian tu, macam mana sampai. Dia lakonkan semula. Tengok tu sama tu, 100% sama. Kisah parut di kepala tu, ni kisah ni, parut ni. Guys. Siapa yang tahu kisah parut saya kat kepala ni, tolong komen sikit. Tolong bagi tahu pada kawan ni. Kan? Apa kisah saya punya ada parut kat sini ni. Seperti mana yang saya cerita tau. Ingat tau, seperti mana yang saya cerita tau. Okay. Bukanlah korang ni tak tahu. Tu betul kan. Bukan jatuh tangga apa lumba basikal tak mau, bisul bukan. Ramai dah dengar dah dulu kisah ni. Kesan parut ni bukan bekas tap-tap skrin. Bini duku pala. Ni ni ada orang ingat pun. Ni saya dah cerita dah dulu lah. Saya tengah dalam keadaan tengah memerhati musuh dengan senjata sniper saya tu, tiba-tiba saya terleka ada peluru datang kena kat sini. Saya tolak tapi dia tepis macam tu. Korang ni lah. Dulu ada orang juga tanya saya soalan ni kan. Korang tanya soalan, saya pun jawab dengan serius. Semua dengar. Siap ada screen record guys. Siap ada screen dia record kan saya punya tu. Guys, sebenarnya kejadian macam ni tau. Lepas tu macam ni. Lepas tu tiba-tiba peluru tu datang. Saya nampak ada peluru tu. Dia datang stam kena kat kepala saya. Kan? Saya sedar ada peluru kat kepala. Saya tolak tepi ni, peluru tu terus ada. Itu ada buku. Geng-geng tu punyalah rekod nak letak dekat masing-masing punya channel. Slow je kena. Aduh. Slow je kena kan? Tadi saya request Ranger Kanang. Kenapa dia ada buku dah? Baca buku dia. Kan? Nak cerita apa? Saya tak berkhidmat dengan Encik Kanang. Ya? Ini pasal basikal waktu kecil. Kenapa tak elak? Betul. Kenapa tak elak? Kena kokak awet Rusia tu pak. Okey. Helmi Irman Official. Minum air banyak sikit. Air kosong. Saya nak pesan tu je. Lepas tu yang kedua, kalau dah minum kopi ensem tu, keluarlah air bawahnya. Jangan dia tak keluar air bawahnya pula. Okey. Ada cerita pasal Senoi Perak? Tak ada. Saya tak ada apa-apa pengalaman yang menarik mereka. Kan? Okeylah, saya rasa malam ni saya tak banyak lah cerita nak bagi. Mungkin besok malam lah kita sambung cerita-cerita yang tu. Boleh? Boleh? Besok malam pula lah. Malam ni macam
Tak sampailah mood bercerita tu, tak sampai. Dia sampai cerita, mungkin Allah takdirkan malam ni saya sampaikan kisah tentang Lieutenant Hanafiah je. Okay, boleh aku lah? Besok-besok lah. Mungkin besok saya fikir kalau ada satu kisah menarik, kita jumpa besok pukul 11 malam. InsyaAllah. Okay? Pukul 11 malam. Tuan last, tanya soalan. Ni dah kisah cerita tak ada. Tanya soalan. Apa-apa soalan yang mungkin saya boleh bantu anda. Tak mau kisah dah. Cukup saya rasa bab kisah tu nanti dulu. Okay? Ada apa-apa nak tanya soalan tak? Terima kasih CEO of apa ni? Terima kasih CEO of Utara Empire. Oh, menarik. Terima kasih. Kal, tuan ajar cara yakin. Yakin maksud apa yang anda nak yakinkan? Yakin ayat Quran kah? Yakin dengan diri kah? Yakin berdepan dengan orang kah? Yakin apa? Syahrizal Sasha, tuan kalau 302 ni, kan kita kan tu. Cas 302 kanun kesesaan tu, tak load dekat polis tu macam mana? Apa yang boleh buat lagi yang kes ni? Malah cakap ah. Kan? Takkan nak biar kot. Malah cakap. Sampai masa jadi. Tuan, betul ke pelancong yang naik basikal di Malaysia diangkat perisik? Tak betul, tak. Tuan, anak berapa orang? Anak saya baru 4. Kalau nak bagi saya lagi satu bini mungkin boleh ramai lagi lah. Tengok keadaan lah kan. InsyaAllah larat lagi boleh lagi. Kalau ikutkan tu subur lagi dah. Boleh lagi. Sebab terima kasih kerana tanya soalan. Big Boss Oil tu sama minyak. Ya, sebenarnya sama. Najib. Tukar dia punya tu je. Sebab nak tulis minyak lean tu dah tak boleh. Jadi saya tukarkan dia tu. Faham kot? So Big Boss Oil tu adalah benda yang sama. Tukar stiker je. Cara berubah diri lebih baik. 9 Yankee 29 Junior. Tasawuf. Itulah perjalanan dia. Perjalanan tasawuf. Ya, kena buat. Tuan, apa yang nama ustaz yang tuan duk jumpa di Gunung Jerai tu? Ustaz Salim. Tuan bila nak naik Gunung Jerai lagi? Baru balik tadi. Besok nak ke Baling. Ke hutan situ sekejap. Makanan kampung paling best apa tuan? Nasi kicap telur. Telur goreng. Don, tuan, ubat untuk masalah overthinking. Tasawuf. Sebab dalam belajar tasawuf tu dia, sebelum belajar tasawuf automatik anda akan belajar tauhid. Automatik. Asas tauhid, asas fiqh mesti gabung dengan tasawuf. Automatik hilang overthinking. Lebatkan kening macam mana tuan, macam mana? Saya tak pernah lebatkan kening ni. Interpol dengan FBI apa beza dia? Interpol untuk satu dunia, FBI hanya untuk Amerika. Semangat diri tuan. Okey. Apa pendapat tuan tentang polis langgar budak sekolah? Malah jawab nanti angin berubah. Cara yakin tuan. Dia macam ni adik-adik lah, saya anggap adik-adik lelaki. Kalau anda kurang keyakinan diri, anda hendaklah, lelaki ni tak boleh kurang keyakinan diri kerana dia macam mana pun kena jadi imam. Dia kena jadi ketua. Kan? Jadi dia kena berlatih lah. Yang pertama jadi imam semayang dulu. Imam, waktu semayang. Kat situ keyakinan dia. Buat itu dulu. Lepas tu baru anda ada keyakinan, baru buat live macam ni. Buat live walaupun 10 orang tengok, lantak lah. Kan? Pelan-pelan. Kena berhadapan. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah, hablum minannas. Ingat kata-kata saya tu. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Itu okey tu. Okay? Siang tadi masuk hutan, tuan okey ke video? Tak okey lah, besok nak buat. Daripada ransut, kat tu hutan, tuan risau mana satu? Manusia ke hantu? Saya lebih risaukan binatang. Saya tak risau langsung pasal hantu dalam hutan. Hantu saya boleh hadap. Binatang tak ada akal. Betul tak guys? Ular, kita terpijak, dia patuk kita. Kan? Kita terlanggar, dia patuk kita. Babi hutan, dia terkejut, dia sondol kita. Kan? Binturong, dia gigit kita. Kan? Tak payah cakap lah tu. Kera, dia rasa terancam, dia kejar kita dari hutan. Dia gigit kita. Tak sebut barimau pun tak payah sebut lah. Okay? Saya lebih risau binatang daripada manusia ataupun hantu di dalam hutan. Hantu saya tak peduli. Bila jumpa tengah hantu dalam hutan banyak kali, jangan nak peduli. Itu sebab dia memang sengaja. Dia tunjuk, dia masuk alam kita, dia tunjuk dengan benda-benda rupa-rupa buruk-buruk tu, itu dia nak menyakat kita. Dia tak lebih benda tu. Okay? Clear? Petua mula-mula nak masuk hutan. Ilmu.
Tidak ada benda yang lebih penting daripada ilmu. Apa asas ilmu hutan perlu kita tahu? Contoh, hutan, jenis-jenis hutan. Cara nak hidup dalam hutan, cara nak berjalan dalam hutan. Itu yang video saya buat tu. Nampak video saya bodoh-bodoh je. Walaupun 2 juta view. Tapi video tu video bodoh aja sebenarnya. Walaupun video tu video bodoh, tapi yang penting video tu bermanfaat. Betul? Ada korang buat video cara berjalan dalam hutan. Cara naik bukit, turun bukit dalam hutan. Itu nama dia ilmu. Saya sampaikan ilmu walaupun tahap yang paling dasar, supaya anda tahu asas-asas. Kau tersesat buat macam mana? Kalau ni macam mana? Ringkas-ringkas. Itulah petua mula-mula masuk hutan. Bukan baca doa, baca apa semua. Doa ni yang terakhir. Dia kena usaha dulu. Ikhtiar. Baru doa. Lepas tu dan tawakal. Ya? Bab orang lemas macam nak tolong kalau tak pandai berenang. Jangan. Confirm anda pun mati sekali. Kan? Hulu kayu. So, macam mana jinak haiwan saya ternak kambing banyak yang degil buat kepala masing-masing. Muhammad Hakimi. Okay, Muhammad Hakimi, saudara Muhammad Hakimi, saya taklah orang pandai. Cuma kalau nak, saya bagilah. Okay, besok, kalau anda bangun tidur, dan mandi jangan pakai sabun. Boleh? Mandi jangan pakai sabun. Boleh tak? Besok. Okay. Kemudian anda ambil satu baju anda, bau dulu baju tu. Baju yang nak pakai baju, ada bau sabun ke tak ada. Harapnya anda pakai sabun yang tak ada pewangi lah. Basuh baju tu. Lepas tu anda pakai baju tu, anda pergilah berlari ke berjalan ke apa, bagi berpeluh berderau, ambil baju tu, buka, dan baju tu, kepul-kepulkan dia, campak kat dalam ladang dekat anda punya tempat kambing tu. Okay. Ayat apa nak baca, saya ajarkan. Kalau nak. Ya? Ayat dia ringkas je. Salamun qawlan min rabbir rahim. Tu. Okay? Dan kalau bagi bagus, waktu baju kita tu dah berpeluh-peluh tu, ambil, buka, perah peluh tu, tadah dalam mangkuk sikit, kan? Yang baju yang dah perah ni, ada bau peluh anda ni, campak kat dalam tu. Dah bacalah apa doa sekalipun. Doa nak jinakkan binatang ni banyak, ayat-ayat banyak, boleh cari maklumat Google ke apa ke. Okay. Air yang ni letak dalam air minuman yang anda nak bagi kambing anda tu. InsyaAllah. Cuba buat beberapa hari. Baju anda dah campak dekat tu biarlah. Biar dia tidur dekat atas tu. Biar dia tidur dekat anda punya baju-baju tu. Boleh? Dah. Saya bagi dah tu. Tu saya amalkan daripada saya kecil. Saya jinakkan 8 ekor ular sawa pun cara tu. Saya jinakkan ayam kampung betina sampai dia bertelur, dia boleh anak dia menetas pun boleh main kat kaki saya. Saya jinakkan lembu pun macam tu. Saya jinakkan banyaklah binatang-binatang ni. Saya jinakkan, masuk jinak tu sampai tahap dah macam binatang kesayangan. Pet. Sampai tahap. Okey, boleh? Okey, saya baca sekali lalu ya. Tuan Abang Karim kenal tak? Abang Karim mana? Kalau Encik Karim saya kenal lah. Encik Karim kat Ulu Legong. Duk beruas, saya tak kenal. Ternak itik dah berjaya ke tuan? Tak berjaya. Tuan perlu kita ambil dos vaksin anak? Saya tak nak ambil. Kalau anda nak ambil, silakan. Berkejap 100 komen guys. Pelan-pelan. Saya baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salam tuan, top 5 unit tentera darat kita paling fit tuan. Oh, sama je. Salam tuan, nak bagi tahu Ibnu Riza dah meninggal. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau mimpi kucing maksudnya sihir ke tuan? Saya tak pasti. Tentang kat Malaysia, tempat kat Malaysia yang tuan suka. Saya suka Sabah, saya suka Kelantan, saya suka Terengganu. Kenapa saya suka Sabah? Muka bumi dia, dengan orang-orang dia. Best. Kenapa saya suka Kelantan? Dia punya makanan dia pun saya suka. Orangnya pun saya suka. Orang perempuan orang lelaki saya tak suka. Jujur sangat ni kan. Itu je. Yang lain tak. Negeri lain kurang. Satu lagi Sarawak. Saya suka Sarawak. Menarik. Aduh, kejap. Kalau mimpi kucing lah, mimpi kucing kejap nah. Covid wujud itu baling mah. Kisah kahwin 3 tahun. Tak mau kisah-kisah lah. Okey, saya jawablah 1-2 soalan je nah. Harapnya bermanfaat lah.
Binturong tu kucing kan? Bukan. Dia macam musang. Okey. Aduh lengoh. Oh, nak kau. Bau. 63 lagi. Kalau nak jinakkan bini tuan, nak minta sign macam mana tuan? Oh, soalan. Saya tak tahu. Tapi saya boleh buat isteri saya sign. Dah lah, malah nak ungkit dah benda dah 5 tahun dah. Dah 5 tahun dah bini saya sign tu. Cik Kari Bulu Legong, betul. Tuan kenal Ranger Tuan Ramli Gunung Jerai? Saya muka mungkin saya nak kenal. Saya nama Ranger kat Gunung Jerai tu, dia yang jabatan hutan, ada agak kenal, tapi kalau muka saya kenal. Yeah? Nak jumpa tuan kena appointment dulu ke? Tak perlu, datang je. Tak perlu. Cuma datang waktu buka lah, jangan datang waktu tutup. Kan, saya tak ada PA, jangan risau. Sebab saya kalau jadi PA, confirm saya skandal dengan PA saya. Tu masalah dengan saya ni. Kan? Jadi saya tak ada PA. Kan? Jangan risau. Jadi boleh datang bila-bila masa. Tapi waktu kerja masuk Ahad sampai Khamis. Kedah. Kan? Jangan datang Jumaat Sabtu. Kan? Ganu hadir tuan. Macam mana tuan buat kira-kira untuk buat satu-satu keputusan? Sebab saya lemah dalam buat keputusan. Khairan Adnan. Terima kasih kerana soalan saudara Khairan Adnan. Pendapat saya, dalam kehidupan kita, apa-apa masalah hidup kita kena buat keputusan ke kanan dan ke kiri. Ya, orang memang senang bagi nasihat, buatlah istiharah, buatlah itu, betul. Tapi di hujungnya kita akan tanggung. Betul? Okey. Ikut pengalaman saya, lebih-lebih lagi bila kita kena buat keputusan yang segera. Maksudnya kena buat keputusan sekarang, tak sempat istiharah, tak sempat kena buat keputusan, nak kanan nak kiri, nak terus nak itu. Jadi waktu itu anda betul-betul kena baca Bismillahirrahmanirrahim Allah. Sebelum buat keputusan tu, serah. Bismillahirrahmanirrahim Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya, kita nak buat keputusan ni. Kita sebut dulu. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal. Baru kita buat keputusan. Walaupun keputusan tu memang kita sendiri tak bersuka, atau ada cara-cara lain dia. Ada ayat penggerak pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim 3 kali. Dengan cara dia bila kita nak buat keputusan tu, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi tu, kita baca selama 3 kali. Kalau kita baca tu tak ada sangkut apa-apa, teruskan dengan keputusan tu. Kalau kita baca dan kita tengah baca-baca tu terbatuk ke ataupun terbersin ke ataupun kita tengah baca tu selama 3 kali tu tak jadi lengkap, ada gangguan, stop, jangan buat keputusan tu. Itu betul ada ilmu daripada orang alim tau. Boleh tutup buku, okey? Ada beberapa cara dah. Tapi saya bagi 2 tu dah cukup dah. Itu dah cukup dah. Sebenarnya itu dah cukup dah. Okey? Orang Sabah Sarawak lah. Tuan apa pernah ke Sarawak? Biasa. Terima kasih ada topi dah tengah-tengah malam ni. Kurang sikit nampak botak saya. Kan? Cuba bagi sekali lagi topi ke apa ke. Apa? Nampak botak ni malu lah. Dah tua, sedar-sedar lah diri. Cakap kat sini sendiri. Nampak? Tertutup sikit dahi tu. Terima kasih. Ada jadi raja pula kita. Saya baru balik Sabah tuan, explore dari KK ke Sempurna naik kereta. Bertolak tengah malam masa ya ke. Okay. Tuan betul ke pocong tu wujud jin kafir suka menyerupai apa-apa yang ditakuti oleh orang di kawasan itu? Faham maksud tu? Kalau dia suki orang situ takut pocong, dia jangan menyerupa jadi pocong. Kalau orang tu kawasan situ takut hantu susu, dia jadi hantu susu. Faham? Kalau kawasan tu takut ke Dracula, dia buat bentuk Dracula. Tengok tempat. Okey?
Okey, kejap. Saya baca sekali dulu. 50 komen. Tuan nak tips kahwin nombor 2. Saya pun satu bini je. Tuan pernah masuk alam bunian? Cara nak buat air susu untuk isteri tuan. Siapa-siapa pergi ambil kat ayah saya. Ayah saya dia ada ilmu air susu. Dan ramai orang ambil air susu kat ayah saya. Kan? Dan menurut mereka semualah, sejuk perut, mudah nak bersalin. Termasuklah isteri saya yang dulu. Memang senang tu nak bersalin. Taklah sakit sangat. Air susu. Dia jadi lancar. Saya tak berani ambil amalan tu. Kan? Tak tahu. Mungkin amalan tu ayah saya nak bagi pada orang lain kot. Bukan saya tak ada jodoh dengan amalan tu, dengan ayat tu. Tuan cerita lain lah, bilik saya gelap ni, saya naik tak boleh tidur. Kalau kawasan tu takut bini, sama. Kalau kawasan tu takut bini, kita akan nampak ramai bini-bini yang garang. Itu semua jin syaitan tu dalam tu. Kan? Yang jenis queen control, banyak kat situ. Okey, ya guys, dia tengah-tengah malam ni mula kita. Okey, boleh lah kot kita, jomlah. Okey, terima kasih kerana berada live dengan saya malam ni. Saya doakan yang baik-baik pada saudara-saudari. Semoganya saudara-saudari bahagia dengan kehidupan masing-masing. Bersabarlah dengan kehidupan dunia, macam-macam perkara yang pedih dan perit dilalui sekarang ni oleh diri kita, oleh keluarga kita, oleh masyarakat kita. Kan? Kita cuba bersabar dan kita tetap pegang yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kan? Itu je. Okey? Kita jumpa lagi insya-Allah besok malam pukul 11 kot. Okey. Kalau saya tak buat besok malam pukul 11 live, lusa je lah. Boleh ya? Jom kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih atas doa-doa dan ucapan-ucapan baik. Okey.